petunjuk dari syurga, Allah juga nak menjanjikan kepada kamu ghanimah. Maghanim jamak plural kepada ghanimah. Biasa dengar kan ghanimah? Yang banyak. Betul Allah kata apa? Yang kamu dapat ambil akannya, Allah halalkan. Kenapa kata begini? Sebab dulu umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu, mereka tak dapat kelebihan ini. Nabi kata apa dia? Aku ada 5 kelebihan berbanding nabi yang lain. Salah satunya apa dia? Salah satunya ialah harta rampasan perang. Kalau dulu mereka berperang, mereka menang, harta rampasan perang itu mereka tak boleh ambil dulu. Kan, dibakar. Tapi untuk umat Nabi Muhammad dan umat dia, harta rampasan perang boleh diambil. Kadang-kadang kita terfikir, kenapa ada harta rampasan perang kan? Dia macam ni. Satu, sebab bila mereka dah menyerang macam inilah, mereka serang musuh-musuh mereka. Yang kedua, dulu kita tahu bezanya kaum muslimin dengan orang-orang ingkar kepada Allah. Mereka nakkan kuasa, mereka juga kena berperang. Orang Islam pun nak juga kuasa, mereka berperang sebab nak sebarkan Quran. Tapi mereka tahu, mereka bukannya nakkan kuasa itu sebabkan nak harta. Mereka buat itu kerana nak meninggikan kalimah Allah. Yahudi dan yang lain-lain, mereka berperang bukan sebab itu. Mereka berperang sebab nakkan kuasa. Jadi mereka punya matlamat adalah dunia juga. Sebab tu setiap kali peperangan, nanti dia punya pemimpin-pemimpin dia, masa peperangan akan bawa harta sekali, harta-harta mereka. Kalau ada dekat bank apa, bawa semua. Supaya apa dia? Siapa yang ikut mereka pergi berperang, siapa yang pergi sampai habis, menang, mereka akan diberikan harta tu. Siapa yang lari, balik rumah sebab tak nak pergi perang, kamu tak akan dapat harta-harta tadi. Sebab itulah harta rampasan perang dipanggil harta rampasan perang tu sebab apa? Mereka bawa harta mereka. Tuan-tuan boleh baca dalam peperangan Hunain. Peperangan Hunain lagi banyak mereka dapat. Peperangan Hunain pada tahun ke-8 Hijrah. 8 Hijrah, di hujung 8 Hijrah. Ini bulan Syawal. Selepas pembukaan kota Mekah. Orang-orang di Hunain tu bawa semua harta mereka dekat Hunain tu, mereka bawa semua. Sebab mereka ni benteng terakhir orang-orang musyrik. Mereka bawa harta mereka supaya apa? Siapa yang balik takkan dapat harta ni. Sekali Allah takdirkan yang menang kaum muslimin, Allah halalkan harta tersebut. Sebab mereka menggunakan harta itu untuk memusuhi agama Allah. Yang tak boleh ialah kaum muslimin masuk ke kota-kota ambil harta-harta orang awam. Itu tak boleh. Yang tu tak dibenarkan. Ini harta rampasan perang. Jadi kita pun pelik kadang-kadang, kenapa ada harta rampasan perang? Kenapa mereka bawa harta? Ya, mereka bawa harta tu sebab nak menggula-gulakan mereka punya askar-askar tu. Itu maksud harta rampasan perang. Baik, jadi harta rampasan perang yang paling cepat sekali, tengok Allah kata, fa'ajjala lakum hadhihi, untuk janji ini Allah segerakan bagi kamu. Jadi tuan-tuan cuba tengok dalam nota kaki Quran masing-masing, siapa yang ada nota kaki tu, kalau siapa yang guna Quran ini, Quran terbitan Karya Bestari, dia ada nota kaki 807. Ada tak? Dia kata apa kat situ nota kaki tu? Apakah peperangan yang disegerakan mereka untuk dapat harta rampasan perang? Peperangan apa? Khaybar, kan? Jumpa tak? Kalau Quran yang Karya Bestari ni, nota kaki dia 807. Haji, ada tak ada? Kita tengok balik surah 48. Sekarang kita buka balik surah 48 ayat 20. Buka balik surah 48 ayat 20. Baik, kan Allah kata macam mana? Allah kata Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan perang yang banyak untuk diambil. Maka dia menyegerakan harta rampasan perang itu untukmu. Allah segerakan. Lepas je Hudaibiyah, Allah terus bagi. Iaitu dalam peperangan apa? Khaybar. Itu saya tulis tadi tu. Lepas Hudaibiyah, berlakunya Khaybar. Tak tunggu lama. Tak tunggu lama pun. Jadi bila dah menang, ini yang kita nak cerita ayat yang ke-15 ni. Okey, muslim-muslimat cuba buka ayat yang ke-15. Surah 48 yang kita nak belajar hari ni.
Buka balik ayat yang ke-15, surah 48. Belakanglah tadi 48-20. Muqaddimah kita je tadi. Baik, ayat yang ke-15 kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayaqulul mukhallafuna idza talaqtum ila maghanima litakhudhuha dharuna nattabi'kum. Yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Qul lan tattabi'una kadzalikum qala Allahu min qabl. Fasayaquluna bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila. Okey, baik, lihat terjemahan ayat ini. Allah kata apa? Sayaqulu, akan berkata al-mukhallafun, orang-orang yang tertinggal. Siapa ni orang tertinggal ni? Orang munafik yang masa Rasulullah ajak mereka pergi Hudaibiyah tu, pergi Mekah. Pada ayat yang ke-11 kita belajar dulu. Kan, ayat 11 dulu kita belajar. Rasulullah ajak, mereka tak mau pergi. Mereka kata apa? Kami disibukkan dengan apa? Harta dan anak-anak. Minta maaf lah Rasulullah, tak boleh nak pergi. Minta ampun untuk kami. Jadi kita dah ambil dah pengajaran kat situ kan. Kita semua pun kena belajar Quran, kena faham Quran. Bila orang ajak kita, kadang kita bagi alasan. Ada alasan tu memanglah, tu biasa. Memang kita ada sebab. Tapi sebenarnya kita menghalang diri kita benda tu. Jadi sekarang ni pula cerita tentang apa ni? Selepas dah berlaku Hudaibiyah, selepas dah berlaku peperangan Khaybar, tiba masa untuk ambil harta-harta tadi tu. Cerita dia dekat ayat 20. Tapi dia cerita dulu, yang lebih penting ialah nak cerita tentang sikap orang-orang munafik. Patut kalau ikut jalan cerita, kena cerita 20 dulu kan. Tengok Quran cerita dia punya susunan. Sebab tu kita kata Quran bukan buku sejarah. Quran bukan buku sains. Quran ialah petunjuk. Kalau baca buku sejarah, kita kena susun kronologi. Betul tak? Lepas berlaku ni, kemudian pergi peperangan Khaybar dulu, lepas tu baru dapat harta rampasan perang, lepas tu baru cerita ni. Orang-orang munafik pun nak join juga ni, yang tertinggal ni. Tapi dia cerita dulu yang ni sebab nak bagi tahu kepada kita peringatan tentang sikap ataupun sifat orang munafik ini. Dia hanya apa dia? Memikirkan apa? Harta. Tak pergi pun sebab harta juga. Tak pergi ke Mekah sebab apa? Minta maaf lah, sibuk jaga harta. Ni sekarang kaum muslimin menang, pun mereka nak harta ni. Itu sikap munafik. Jadi Allah kata apa? Apabila idza in talaqtum, apabila kamu semua pergi berangkat ila maghanim. Maghanim tadi ghanimah yang banyak tadi tu. Di mana? Dalam kurungan Khaybar kan? Dalam Quran terjemahan semua tulis Khaybar kan? Litakhudhuha, untuk kamu mengambil tu yang Allah janjikan untuk kamu semua kaum muslimin. Mereka kata apa dia? Orang munafik yang tertinggal kata zaruna nattabi'kum. Biarkan kami untuk ikut kamu. Nak ikut. Tapi dalam ayat 20 Allah kata, Allah janjikan yang paling dekat itu, iaitu peperangan Khaybar, kepada kaum muslimin, mereka akan menang. Dan harta tu untuk mereka je. Untuk yang 1,400 yang ikut Nabi pergi Mekah tu saja. Ini satu mukjizat, nampak tak? Kaum muslimin dapat berita awal yang mereka akan menang selepas ini. Lepas mereka bersemangat. Walaupun lawan Yahudi peperangan Khaybar ni susah. Susah. Mereka lawan pakai benting. Tapi last sekali Allah bagi pertolongan. Okey. Kemudian, kenapa mereka cakap begitu? Kata Allah, yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Mereka bermaksud, mereka berkehendak, iaitu orang-orang Yahudi, orang-orang munafik yang tertinggal tadi tu nak ikut juga. Mereka berkehendak untuk mengubah, yubaddilu, mengubah kalam Allah, ketetapan Allah. Apa ketetapan Allah? Allah janjikan ghanimah ini untuk
Nabi dan juga 1,400 orang tadi sahaja. Mereka kata, tak, kami pun boleh dapat juga. Lepas tu mereka bagi alasan apa dia? Mereka kata, sebelum tu Allah kata kepada Nabi Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, lan tattabi'una kadzalikum qala Allahu min qabl. Kamu sekali-kali tidak boleh mengikut kami. Demikianlah yang telah ditetapkan oleh Allah sejak awal. Sejak awal tu apa tadi? Ayat 20 tu. Iaitu sekarang ni kami nak dapat harta rampasan perang. Allah hanya janjikan untuk siapa? Orang-orang beriman saja. Jadi kamu tak boleh ikut. Mereka kata apa dia? Fasayakuluna, mereka akan berkata, bal tahsadunana. Sebenarnya dia kata dekat kaum-kaum muslimin ni, kamu tak bagi kami ikut ni sebab kamu semua dengki dengan kami, nak halang kami pun dapat sama-sama. Dia tuduh pula. Sedangkan masa mereka diajak untuk pergi Mekah pun mereka tuduh yang sama. Mereka kata apa? Kalau kita pergi ni nanti kita tak balik ni, mati semua ni. Mereka duk sangka buruk je hidup mereka. Bahkan kata Allah, bal kanu la yafqahuna illa qalila. Bahkan adalah mereka tak memahami pun apa perintah-perintah Allah, melainkan sedikit. Apa itu melainkan sedikit? Quran itu banyak, mereka hanya nampak yang Allah janjikan habuan dunia sahaja. Jadi ini sikap buruk yang Allah nak ajar kepada kita tentang orang-orang munafik. Orang-orang munafik ialah mereka yang tak mengenal seruan, melainkan hanyalah seruan untuk panggil makan, seruan untuk panggil mendapatkan harta, hatta untuk kebaikan dunia, untuk kebaikan agama sekalipun. Contoh, ni bukan sebagai kefahaman kita, bukan kita kata siapa-siapa. Sebahagian kita mungkin kita berniaga, tuan-tuan mungkin ada berniaga. Saya tak kata sesiapa pun. Katalah kita buat majlis, masjid buat program untuk agama. Untuk agama, untuk nak sebarkan Quran. Jom bantu masjid, kita nak buat dewan, kita nak buat program yang besar supaya orang belajar Al-Quran. Jadi perlukan sumbangan. Ini sebagai contoh saja. Sebagai contoh, benda tu mungkin tak berlaku, mungkin berlaku, sebagai pengajaran saja. Kemudian kita panggil semua orang untuk bantu. Tapi dari sudut itu kita tak nak bantu, tak nak menyumbang. Tapi yang kita nak adalah bila dah nampak ramainya orang, kok boleh menyelit apa dia dekat tepi-tepi tu, nak berniaga ke contoh kan, supaya apa dia dapatlah sikit, boleh jual beli. Orang ramai datang masjid, boleh berniaga. Ini bukan saya cerita tentang orang berniaga ni, bukan, jangan salah faham pula. Nak bagi tahu kalau begitu sikapnya itulah dia. Maksudnya kalau untuk agama dia tak mau bantu, tapi bila nampak ada apa? Ada peluang, peluang tu pula di masjid, tu peluang besar ni. Ambil kesempatan. Tapi kalau masjid minta bantuan, minta maaf lah, baru nak start berniaga dan sebagainya. Masjid tak ada masalah lah, kita tak ada masalah urusan tersebut. Cuma kalau ada sikap begitu, janganlah begitu. Itulah dia orang-orang munafik. Bila Rasulullah ajak, jom pergi berjihad, jom pergi perang, minta maaf. Tapi bila nampak ghanimah, ini peluang kami untuk ambil. Sebab Allah dah sebut dah, orang-orang munafik, orang-orang ingkar ni, orang-orang Yahudi. Tengok dalam surah surah 15. Tentu jangan salah faham saya cerita tadi nah. Maksudnya mesti kita ada yang berniaga dan sebagainya, itu tak ada masalah. Saya tak kata isu berniaga tu, tapi maksudnya kita buat semua kehidupan kita kan, kita dah bincang sebelum ni. Apa saja kita buat adalah untuk bantu agama. Sebagian kita ada yang berniaga, sebagian kita ada yang mengajar. Saya takut salah pula saya cakap tadi tu. Tengok surah 15 ayat 3. Daripada ayat 2.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Baik, cuba lihat dulu terjemahan dia. Rubama ni kita boleh terjemah dia kadang-kadang, boleh juga terjemah sering. Jadi maksudnya ada masa nanti di akhirat, orang-orang yang ingkar tu alladzina kafaru, orang-orang yang ingkar, mereka menginginkan, mereka kata apa? Kalaulah dulu kami Muslim. Masuk Muslim, bukan masuk Islam. Semata-mata Islam. Muslim ialah tunduk. Kan Muslim, Islam maksudnya apa? Menyerah diri. Kalau dulu kami menyerah diri, maksudnya kalau dulu Muhammad ajak kami untuk berjihad, kami pergi. Kalau dulu dia ajak untuk menginfakkan harta, kami infakkan harta. Kalau dulu dia ajak kami untuk belajar Al-Quran, kami ikut. Kami tunduk kepada perintah Allah. Kalaulah, tak ada guna lagi dah. Semua tu di akhirat dah tak ada guna. Jadi Allah kata apa dia? Sikap mereka dekat dunia. Itu mereka menyesal ke akhirat sebab dekat dunia dulu hidup mereka 3 je. Apa dia Allah kata? Baca ayat ketiga. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Fasawfa ya'lamun. Jadi Allah kata biarkan mereka. Siapa? Biarkan orang-orang ingkar ini. Orang ingkar ini orang musyrik Mekah. Kalau zaman dululah. Orang ingkar ini orang-orang Yahudi. Orang ingkar ini ialah orang-orang munafik. Jadi antara tiga-tiga ni semua yang kita takut sangat ialah dekat mana? Bukan takut mereka. Maksudnya takut ada dalam diri kita. Yang munafik tu. Jadi sifat orang munafik dengan orang ingkar sama je. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim, surah Al-Baqarah. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar itu sama je mereka. Ingkar yang munafik ke, ingkar yang Yahudi ke, ingkar musyrik ke, sama je. Antara sikap mereka apa dia tu? Ya'kulu. Pertama sekali, orang-orang ingkar ni sikap mereka adalah memikir untuk hidup untuk makan. Hidup mereka hanya untuk makan. Maksudnya nak makan ni bukan makan je asal kenduri datang. Asal kenduri datang bukan yang tu. Makan ni maksudnya apa? Hidup mereka kerja je. Kerja untuk apa kerja? Cari makan. Yang kedua, wa yatamatta'u. Dah cari makan, nak berjolisakan. Ini terjemahan Ustaz Barudin. Yatamatta'u, nak bagi faham. Dah cari kerja untuk enjoy, untuk bersenang lenang. Lepas tu bila habis, wa yulhihimul amal, panjang angan-angan. Tahun depan nak ke mana pula? Tahun ni dah pergi Disneyland contoh. Tahun depan Wonderland ke mana-mana land pula. Tahun ni dah ada rumah besar ni, nak lagi yang tu pula. Itu je matlamat mereka, 3 ni. Adapun orang beriman adakah begini? Orang beriman, matlamat mereka ialah akhirat. Yang mereka nak kumpulkan ialah pahala untuk bawa pergi ke syurga. Tak sama dengan orang yang ingkar. Sebab tu kesan dia nampak sangat bila Rasulullah ajak pergi berjihad tak sanggup. Tapi bila tengok tentang ghanimah, mereka nak berebut. Jadi kita ambil pengajaran. Kita nak membina generasi Rabbani. Kita selagi kita hidup ni tuan-tuan, bab kata sapuk biki, agi hidup, agi ngelaban lah. Kenal sapuk biki ingat? Champion kita masa Sukan Commonwealth dulu kan. Itu bukan dalil lah, itu sekadar mengisi saja. Selagi kita hidup ni kena kerja kuat. Kerja kuat yang dimasukkan adalah kerja untuk dapatkan syurga di akhirat. Saya tutup satu kisah ni yang kita dah cerita tentang Abu Al-Dahdah. Saya ada cerita baru ni, semua saya tak ingat di sini ataupun di semua Quran. Abu Al-Dahdah. Kita biasa dengar nama Abu Darda kan? Ini Abu Al-Dahdah. Abu Al-Dahdah. Tuan-tuan boleh cari kisah ni. Abu Al-Dahdah. Ini kita nak habiskan kisah ni untuk faham macam mana sikap orang beriman. Tuan-tuan kalau nak ni lagi, boleh search dalam YouTube kisah Abu Al-Dahdah ni, tulis je. Kalau boleh dengar yang Ustaz Syamsuri cerita, Datuk Syamsuri cerita. Dia ada cerita satu dalam panjang juga 5 minit macam tu, tapi saya ringkaskanlah. Rasa dah cerita minggu lepas tapi dah bagi tulang sikit. Atau cerita di Allahualam, tak apalah.
Satu hari ada seorang lelaki datang jumpa Rasulullah. Dia nak pagar kebun dia. Dia ada kebun, dia nak pagar kebun dia. Jumpa Rasulullah, aku nak pagar kebun aku, tapi dalam kebun aku tu ada sebatang pokok kurma milik orang lain. Macam mana dalam kebun dia ada satu batang kurma yang lain? Ini jenis mungkin adik-beradik banyak harta, mak tinggalkan banyak harta, lepas tu ramai-ramai nak jual, seorang tengah-tengah tak nak jual. Jadi payahlah buat kerja ni. Jadi dia nak pagar kebun dia tapi ada pokok orang lain. Dia jumpa Rasulullah, Rasulullah pun panggil orang yang owner kepada pokok tersebut. Rasulullah kata dekat lelaki ni, nak tak engkau jualkan kepada saudara ini pokok kau yang sebatang itu dengan harga sebatang pokok kurma di dalam syurga. Rasulullah offer macam tu. Rasulullah offer apa dia? Syurga. Lelaki tu kata apa dia? Tak nak. Ada juga yang kedekut begitu. Suatu nama dia tak diketahui, tak disebut nama dalam hadis tersebut, tak disebut nama tersebut. Kemudian susahlah. Rasulullah hakim, Rasulullah ketua, Rasulullah Rasul dah janji dah nak deal dengan baik sebagai seorang ketua, sebagai pemimpin, dan sebagai seorang Rasul janjikan syurga pula, janjikan kebun di dalam, bukan kebun, sebatang kurma dalam syurga. Tak nak. Lepas tu Abu Al-Dahdah dengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah dengan lelaki ni. Dia pun jumpa lelaki tersebut. Dia kata, nak tak aku beli batang kurma engkau itu dengan seluruh kebun aku. Abu Al-Dahdah pun ada kebun juga. Abu Al-Dahdah bukan orang yang nak buat pagar tu, itu orang lain. Ni ada 3 pihak lah ni. Pihak pertama nak pasang pagar. Pihak kedua ialah orang yang ada pokok sebatang dalam kebun tersebut. Ini Abu Al-Dahdah pihak ketiga. Dia kata, aku ada kebun yang banyak pokok. Aku nak beli kau punya pokok tadi dengan semua kebun aku ni. Ini kerja gila ke tak ni? Ini kerja gila ni. Laki tu nak ke tak nak? Yang tu dia nak. Yang ni dia nak. Lepas tu Abu Dahdah jumpa Rasulullah. Dia kata, boleh tak aku nak beli pokok kurma yang kau janji tadi tu? Sikap Abu Dahdah. Dia nak beli yang dia dengar tadi masa Rasulullah janji kat lelaki tadi. Rasulullah kata boleh. Jadi apa dia buat? Pokok kurma yang tinggal sebatang yang dia ada tu, dia berikan kepada lelaki yang nak buat pagar tadi tu. Lepas tu Rasulullah kata apa dia? Rasulullah paling sebelah, Rasulullah kata, aku melihat di dalam syurga Abu Al-Dahdah memiliki banyak pokok kurma dalam syurga dia. Itu janji siapa? Rasulullah kepada Abu Al-Dahdah. Antara banyak pengajaran, antara pengajaran dia ialah kitalah arkitek, kitalah kontraktor untuk membina mahligai kita dalam syurga. Sebabkan dia infak tadi itulah menyebabkan dia ada kebun di dalam syurga. Macam kita hari ni nak buat rumah, mesti ada laman, mesti ada taman. Kita akan suruh kontraktor, upah kontraktor yang mahir untuk buat rumah yang besar macam mana kita nak. Hantar je duit. Sekarang ni untuk syurga kita kat sana, kita kena hantar modal dan kita sendiri kontraktor. Nak rumah macam mana? Nak rumah yang besar, kita kena infak. Untuk bina masjid, untuk bina sekolah belajar agama. Nakkan pokok-pokok, ada tasbihnya yang ada tanam pokok, kita yang akan create rumah kita dalam syurga. Tapi orang ingkar macam mana dekat dunia dulu? Sebaliknya. Mereka nampak habuan dunia untuk mereka nak kekal hidup di dunia. Itulah yang berlaku kepada orang munafik sekali. Orang munafik ni mereka beriman, kata mereka. Mereka duduk belakang Rasulullah. Tapi sebenarnya hati mereka cintakan apa? Dunia semata-mata. Ini Allah tunjukkan dalam surah Al-Fat sebagai pengajaran kepada kita tentang orang-orang yang tertinggal ni. Supaya kita tidak tertinggal. Dalam sama-sama kita nak hidup, belajar Al-Quran, dah belajar sama-sama dah. Nak mengajar, nak belajar, jangan tertinggal. Jom kita bekerja untuk agama Allah, jom kita menyumbang untuk agama Allah. Oh, minta maaf. Kan kita nak ambil pengajaran ni, kisah dalam surah Al-Fat. Jadi semoga Allah beri kepada kita taufik untuk kita memahami ayat ini dan keluar daripada sikap nifak ini. Jadi penyakit nifak yang antara yang besar dalam hati apa dia? Cintakan dunia. Cintakan dunia ni baik kepada orang Islam dan juga orang-orang yang betul-betul kafir sekalipun. Sebab itulah ciri-ciri keingkaran manusia. Ya Tuan Haji. Perang.
Itu kan bai'ah. Bai'ah itu bai'ah ni kita dengan orang beriman lah. Sahabat-sahabat dengan Rasulullah kan. Okey, dalam Haji tanya macam mana kita nak berinteraksi dengan orang kafir, tak ada masalah. Syarat dia, tuan kena tengok surah 60 ayat 8. Itu dia punya kayu ukur dia. Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Kalau saya sambung sikit, selepas peperangan Khaybar tu, okay, Yahudi kan dia kuasai kota Khaybar. Rasulullah halau mereka. Tetapi kaum muslimin pun tak berapa nak cukup anggota untuk nak menguruskan kebun-kebun di Khaybar. Jadi orang-orang Yahudi yang kalah tadi pun, walaupun dia nak dihalau, mereka buat perjanjian dulu dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami akan uruskan dulu Khaybar ni untuk kalian. So harta-harta semua untuk kalian lah, tapi kami tolong uruskan. Nanti pada sampai waktunya, kalau kami dah tak diperlukan, jadi tak diperlukan, Rasulullah akan halau mereka. Jadi maksudnya walaupun Rasulullah dengan musuh mereka sekalipun, Rasulullah ada buat perjanjian. Perjanjian tu boleh dibuat. Lebih-lebih lagi dengan orang-orang kafir yang tidak memusuhi, tengok kata Allah dalam ayat 8. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil. Jadi nak buat perjanjian, nak bekerjasama. Dengan siapa? Dengan orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu.